Geran. So, filem Geran ni diarahkan oleh Ariel Abu Bakar. Okey, kalau korang nak tahu, Ariel Abu Bakar ini adalah filem debut pertama arahan beliau. So, filem ni dibarisi oleh pelakon-pelakon yang berwibawa. Antaranya adalah Namron yang memegang watak sebagai Pak Nayan, Khairullah yang memegang watak sebagai Ali, Fad Anwar yang memegang watak sebagai Mat Arif, Frina Tajuddin yang memegang watak sebagai Fatimah, Azlan Komeng yang memegang watak sebagai Kaha, dan Tayuddin Bakar memegang watak sebagai Mat Piang. So, jadi filem ni berlatar belakangkan di negeri Kedah. Kebanyakan filem ni dia bertutur dalam dialog bahasa Melayu, dialek Kedah, dialek utara. Okey, so filem ni mengisahkan tentang satu keluarga, okey, pasal Geran, nama pun tajuk dia Geran. Jalan cerita dia very simple. Dia mengisahkan tentang anak Pak Nayan ni yang bernama Mat Arif. Punca utama dia disebabkan terlalu banyak berjudi. Dia pergi ambil Geran ni, dia cagarkan kepada Kaha. Kaha ni dia bekerja dengan satu sosok misteri yang bernama Haji Daud. So, bisnes Haji Daud ni kita tengok dia punya konsep bisnes dia lebih kurang macam Along lah. Dia bagi pinjam kepada orang-orang kampung kat sekeliling tu. Sebenarnya bukan apa, dia nak peras orang-orang kampung dengan orang kata apa, bunga yang tinggi lah, macam style Along lah. Okay, so dengan cara macam tu dia orang boleh dapat tanah orang-orang kampung dekat sekitar situ lah. So, salah satu tanah yang dia memang desire nak sangat adalah tanah Pak Nayan. Filem ni dia buka dengan satu scene, okey, Kaha dengan konco-konco dia pergi ke rumah Pak Nayan, okey, untuk tuntut hutang kepada Mak Arif. So, Mak Arif tak ada. Kebetulan dekat situ ada Pak Nayan dengan anak dia Fatimah. Apa yang best dalam filem ni, yang mula silat dia adalah watak Fatimah, watak perempuan, okey. Watak Fatimah ni masa babak berlawan dengan konco-konco Kaha ni memang orang kata apa, satu mind blown lah yang saya tengok lah. Saya memang wow lah, unexpected. Sebab saya memang tak tengok trailer filem ni. Saya hanya dengar saja orang kata pasal filem ni sekian. Jadi bila saya tengok babak berlawan antara Fatimah ni, memang betul-betul membuatkan saya terpinga lah. Ada satu scene tu saya memang suka lah. Scene ni masa Fatimah dia terajang konco Kaha tau, badan dia besar, dia terajang orang tu jatuh kat tingkap, timpa dekat orang kata apa, tempat pegang tangga kayu tu lah. So, dia jatuh, kayu tu pecah. Tapi kau perasan tak, ada satu kayu dia pecah tu, ada satu kayu yang tegak. Kayu tu tajam kau tahu. Okey? Kayu tu tajam. Dia jatuh sipi-sipi nak kena kayu tu. Lepas tu bila Fatimah ni terajang, orang yang kedua dia pun jatuh dekat kawasan yang sama, sipi juga dengan kayu yang tajam ni. Kau bayangkan lah, orang tu jatuh tertimpa kat kayu tu. Memang boleh arwah dibuatnya. Jadi kita tahulah filem Geran ni, dia 2 minggu lepas filem ni telah berjaya memenangi satu anugerah New York ASEAN Film untuk kategori filem aksi. Bukan calang-calang dilawan. Negara-negara yang menghantar menyertai dalam festival ni daripada negara Korea. Filem Korea kau tahu lah hebat-hebat kot. Daripada negara China dan negara Hong Kong. Tapi tak sangka filem ni dia menang award tersebut lah. Jadi first saya nak puji filem ni adalah babak lawan dia. Gila lah, dia punya babak lawan dia memang gempak. Ini bukan filem-filem yang kata apa, bahasa sekarang bukan kaling-kaling lah. Bukan cokia punya babak lawan lah. Ini level antarabangsa tau. No wonder diorang boleh menang tau. Kalau korang tak percaya, kau tengok dia punya scene. Dia ada babak lawan yang betul-betul memorable lah. First, babak yang tadi saya kata, babak Fatimah dekat rumah tu. Lepas tu, ada satu lagi melibatkan Fatimah juga. Yang ada satu jahat tu, dia kejar Fatimah dekat pasar basah dekat Kedah tu. Itu punya babak lawan pun memang terbaik. Lepas tu, babak lawan yang best dalam bas kilang tu, yang warna biru tu kan. Dalam tu, masa tu, Mat Pia dengan Mat Arif kena serang dengan konco-konco Kaha ni. Itu pun lawan dia memang super. And then of course lah, babak lawan finale lah. Antara Ali tu, dia nak pergi selamatkan adik dia. Itu punya babak lawan, ya Allah. Dia punya stunt work, dia punya koreografi silat dia. Okey, tubukan diorang ni bukan tubukan acah tau. Yang kata apa, guna camera trick nampak macam kena tau. Ini memang betul-betul landing dekat muka tau. Kalau dia landing kat perut memang betul-betul kena tau. Dia ambil ilham ni, kalau kau tengok cerita, ingat tak cerita Jackie Chan yang lama-lama tu, cerita Police Story 1, Project A yang first tu, okey. Kalau dia tengok bila Jackie Chan kena tumbuk ke, orang jahat kena tumbuk kan, dia akan ada satu macam debu kan, kena kan.
So macam tu juga, banyak betul. Jadi ini menunjukkan bahawa babak tumbukan dia, perlawanan masa dia bergaduh, bertumbuk, okey, kena pukul dengan kayu memang real. Memang terasa real, memang stun dia orang memang nampak benda tu sakit lah. Saya nak puji dengan dia punya stunt team dia. Stunt team dia memang tabik lah. Saya difahamkan bahawa filem ni, kos dia RM700,000, kau tahu tak? Salute kepada koreografer dia, dan filem ni kalau kita tengok rata-rata yang berlakon babak pergaduhan ni adalah orang-orang daripada seni silat gayung Malaysia, Persatuan Silat Gayung Malaysia. Pasal pelakon, first kali bila tanggapan saya tengok filem ni telah menghasilkan satu hero aksi yang kita tunggu-tunggu selama ni. Selain daripada pelakon Hazrin yang pernah berlakon dalam Pascal atau Wira, kita ada satu lagi alternatif, iaitu saudara Khairullah. Dia ni adalah bekas pesilat negara. Macam mana dengan lakonan dia? Lakonan dia memang superb. Of course, saya faham ni adalah filem pertama dia. Jadi dia tak banyak bercakap lah. Kebanyakan dialog dia banyak main dengan air muka. Saya tengok air muka dia pun memang real. Air muka dia memang, orang kata apa, tak kaku langsung lah. Air muka dia memang dia boleh jadi seorang pelakon yang bagus. Macam mana dengan lakonan aksi dia? Lakonan aksi dia ini macam tabik kepada saudara Khairullah. Kau punya future bang memang terbaik. Lepas ni memang tolonglah mana-mana producer nak buat filem-filem action, ambil lah Mamat ni. Memang dia terbaik. And then saya nak puji dengan pelakon Frina Tajuddin. Dia melakukan watak Fatimah dengan cukup baik. Okey, selain aside daripada babak lawan, saya rasa dia melontarkan dialog. Okey, demi ekspresi muka. Bila babak perlukan dia sopan, bila babak perlukan dia tegas. Saya rasa dia memang pelakon yang baik lah. And then saya paling suka dengan Azlan Komeng. Apa yang surprisekan saya, apa yang memeranjatkan saya dalam filem ni dengan lakonan Azlan Komeng ni, dulu masa di zaman MIG, saya tak berapa heran sangat dengan dia tau. And then, dia punya lakonan ni pun biasalah, aksi. Memang dia ditunjukkan dalam filem-filem MIG ni pelakon aksi. Tetapi dalam filem ni, lakonan dia, aside dulu, kita tolak tepi dengan aksi dia. Lakonan dia memang best. Dia memegang watak main villain dengan cukup berkesan. Bila dia tak banyak dialog tau dia ni. Dia basically dia tak banyak dialog. Dia punya present sense, present dia ada dekat situ je dah, kita rasa ancaman tu dah, threat tu dah cukup kuat dah. Bila dia lontarkan dialog yang diorang tulis untuk dia dan cara dia lontarkan dialog memang cukup berkesan sekali. Dia punya babak lawan antara dia dengan Khairullah, saya rasa terbaik dalam mana-mana babak pergaduhan yang pernah Malaysia buat. So banyak kan saya puji dalam filem ni kan. Ada tak yang saya tak berapa suka? Malangnya memang ada lah. Itu memang tak dapat nak dielakkan lah. So first kali yang saya nak cakap adalah berkenaan dengan watak Mat Arif ni. Mat Arif dia partner dengan Mat Piang. Saya rasa dia okey. Diorang ni mungkin pelakon yang baik. Cuma isu dia kat sini adalah dia punya script writing dan direction untuk kedua-dua watak ni. Entahlah, saya rasa diorang punya watak ni macam annoying sikit lah. Sebab saya ada beberapa scene yang saya rasa macam let down sikit lah dalam filem ni, yang membuatkan saya let down sangat lah. Antaranya scene poyo-poyo yang orang nak start lumba-lumba kereta tu kan, mesti dia poyo-poyo kan. Scene tu terlalu MIG. Terlalu MIG sangat lah. Kau tahu scene tu memang saya tak pernah berkenan dengan filem-filem MIG dulu, sebab scene-scene yang macam ni lah. Dia poyo, tapi poyo nampak macam tak realistik, kau tahu tak? Mungkin kalau ditulis dengan lebih baik, mungkin dia boleh ambil inspirasi daripada gaya-gaya ala-ala Fast and Furious mungkin. Okey, ada banyak lagi babak-babak orang kata apa, nak mulakan racing dan sebagainya kan. Mungkin dia boleh ditunjukkan dengan lebih dark mungkin, ataupun lebih baik lah. Antara satu lagi yang saya tak berapa suka adalah editing dalam filem ni. Okey, kita tahu starting first act dia, aside daripada yang tadi babak pergaduhan dekat rumah Pak Nayan tu, itu adalah pengenalan filem. Okey, selepas tu dia adalah first act, daripada first act ke second act yang bahagian tengah. Okey, kalau kata first act ni dia nak establish jalan cerita dia lah. Dia punya motif orang jahat, okey, dia punya suasana penduduk dia ataupun suasana jalan cerita dia. Okey, dia ada dua tau. Satu kronologi mengenai Mat Arif dan satu lagi kronologi mengenai suasana orang kampung Pak Nayan dengan anak dia Ali ni lah. Kita ada satu scene yang kata apa, lebih relax. Contohnya scene Ali. Ali ni dia orang yang tenang, orang yang lebih relax. So dia kebanyakannya dialog dia bercerita dengan orang kampung situ, dengan satu pakcik itu, latar belakang Pak Daud, latar belakang sekian-sekian apa semua lah.
Dan satu lagi adalah watak Mat Arif dengan dia punya racing dia, dengan dia punya gaduh dia. So, ini mungkin saya lah Saya rasa masa dia shoot filem tu, diorang tak intend untuk buat crossover scene ni tau. Contohnya macam satu scene Mat Arif dengan satu scene orang kata apa borak antara Ali dengan satu pakcik ni. Scene tu dia buat dalam sama rata bergerak. Cuma dia just interchange tau, scene dua. Kalau kau nak buat interchange masa keadaan dia sama-sama tengah intense, okay. Sebab kita mood penonton tu tengah intense. Tapi bila kau nak buat satu scene, kau tengah relax. Satu scene tengah relax, laid back dan penonton cuba nak hadam information tu. Tiba-tiba kau selang-selikan dengan Mak Arif. Mak Arif ni tengah intense ni, tengah lomba. Ada satu scene ni pun dia tengah gaduh ni. Jadi isu dia kat sini, yang saya rasa adalah saya sendiri keliru untuk fokus yang mana tau. Maksudnya fokus jalan cerita tak ada masalah. Tapi kita bila tengok filem, kita pun nak feel. Macam kau tahu lah, filem ni dia ada graf. Ada masa graf kau tengah action. Ada masa graf kau kena ambil nafas sikit. So kau relaxkan scene tu. Okay? So kau macam tu lah graf dia tau. Tetapi bila kau campur adukkan benda tu, kau edit dengan campur aduk. Jadi filem ni nampak mess. Nampak serabut dan kalang-kabut. Itu the biggest flaw untuk first act filem ni lah. Jadi, untuk filem Geran ini, saya berikan C-. Kati je bagi C-. Apa lah. Jadi untuk filem Geran ini saya berikan A-. Filem ni bagi saya, despite walaupun dia ada kelemahan daripada segi jalan cerita, tapi saya enjoy tengok filem ni. Kenapa saya bagi A-? Sebab yang pertama, ini adalah aksi yang terbaik yang pernah saya tengok dalam mana-mana filem Melayu. Yang boleh nak cabar filem ni adalah filem Wira. Filem ni, kau ingat tak cerita Jackie Chan? Cerita Rumble in the Bronx. Jalan cerita dia tak berapa bagus sangat kot. Lepas tu lakonan dia taklah berapa hebat sangat. Biasa-biasa je. Tapi filem tu berjaya tembus pasaran Hollywood. Tetapi Jackie Chan bawa filem tu dengan dia punya pergaduhan yang unik, action dia punya stunt dia, itulah dia punya selling point filem ni. Jadi untuk cerita Geran, kelemahan dia kenapa filem ni tak dapat kutipan yang tinggi yang sepatutnya diorang harapkan adalah nombor satu, dia punya promotion dia yang cukup menjadikan. Saya difahamkan lepas saya tengok filem ni, saya baca dekat Wikipedia, saya baca dekat dia punya surat khabar yang lepas dekat Google. Rupa-rupanya dia cuba nak dapatkan financer untuk biaya filem ni, nak cari partner lah. So diorang gagal. Jadi bagi saya, kau masa mula-mula mungkin lah, dan kau dah shoot filem ni, dan kau dah ada final product. Sebelum kau nak lancarkan filem ni, why not kau tunjuk kau punya filem ni kepada Primeworks, mungkin kepada Astro Shaw. Saya jamin filem ni akan dapat kutipan tak kurang daripada 5 juta. Nombor satu, filem ni dia berjaya menutup kelemahan daripada segi jalan cerita dengan kata apa yang saya ceritakan awal tadi, dengan babak lawan dengan cukup bagus sekali ya. Saya terus terang bercakap, bila saya tengok babak lawan last tu, saya memang lupa cerita yang jalan cerita yang kata apa agak messy pada awal filem tu lah. Jadi kepada pengarah filem ni, saya harap abang jangan mudah putus asa. Saya dengar cerita dia nak buat sambungan filem ni ke bahagian 2. Okey, tolong cari partner yang besar seperti Astro Shaw, okey, mungkin dengan Scope Production, okey, mungkin dengan Media Prima ataupun Primeworks, okey. Finance filem ni buat dalam kata apa skala yang lebih besar lagi, dan dia punya promotion dia ganda sebaik mungkin. Kali ni supaya penonton tahu kehadiran filem ni lah. Sayang filem ni viral setelah filem ni tamat tayangan dia kat Pawagam. Sangat sayang. Saya cadangkan pada penerbit filem yang ada cita-cita nak buat filem aksi. Sekarang ni kita ada 2 pelakon yang betul-betul kata apa proven lah boleh berlakon watak Asiyah yang level-level macam Yayan ikut Wise kita ada Koirullah dan kita ada Haizrin. Tolonglah, saya rasa teringin nak tengok satu filem diorang berdua ni lawan. Memang syok Batu dia punya henchman dia macam yang ada dalam filem Wira, macam yang ada dalam filem Geran ni, mesti epic ni. Kau bagi sikit scriptwriter yang power, okay, director yang power mungkin. So make it happen. This is opportunity untuk naikkan kita punya genre aksi yang dah lama kita nakkan dalam industri filem kita ni. Jadi filem apa aksi filem tempatan yang korang suka?
Korang boleh tulis komen kat bawah, bagi tahu saya, kita join bincang sama-sama. So, jangan lupa subscribe channel ZTV Malaysia. Apa-apa pun, terima kasih kerana sudi luangkan masa anda dengan ZTV. Adios. Yeah!